JISB, kami menyokong. JISB kata dia Asy'ariyah Maturidiyah. Yang tarekat semua, hak menari di kubur, hak tepuk kompang di kubur, hak yang makan nasi dalam di kubur, yang tawaf kubur ke apa-apa, semua Asy'ariyah Maturidiyah. Orang lain tak buat perangai. Mama Ghufran orang Indonesia hak cakap merapu, innaka laman tahdina minan. Yang tu pun dia pun kata dia Asy'ariyah Maturidiyah. Pejabat mufti wilayah sampai hari ini masih sibuk melakukan libat urus, berkunjung ke merata tempat. Antara yang dah dikunjungi ialah Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan taklimat dan tadbir urus kenapa perlunya rang undang-undang mufti wilayah ini diterapkan dan perlu dipahatkan sebagai rang undang-undang di dalam enactment, di dalam rang undang-undang mufti wilayah. Sampai hari ini dah masuk ke Kementerian Pendidikan. Ini yang kita sebutkan pada kuliah yang lalu. Ia bukan sekadar untuk memastikan sifat seorang mufti wilayah adalah seorang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, memahami fikih yang empat dan juga mengikut tasawuf Al-Ghazali dan juga Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Ia bukan sekadar mengikat pentadbiran, pengurusan, pelantikan seorang mufti wilayah, tetapi dia akan mengakibatkan kepada seluruh jentera-jentera kementerian kerajaan yang lainnya juga perlu ikut saluran, prosedur, garis pandu yang telah ada di dalam garisan Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang sedang kita lawan. Sebab sekarang akan berlaku penggubalan standard kurikulum sekolah menengah dan juga kurikulum sekolah rendah. TS 25 akan habis tahun 2026. Habis. Start Januari 2027 kita akan buka sekolah. Mulai Januari 2027 akan ada buku teks baru yang akan dibekalkan di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Kalau undang-undang ini terpahat, maka apa yang ada di dalam kandungan dua buku teks yang saya bawa pada malam ni, satu pendidikan Islam tingkatan 5, satu pendidikan Islam darjah 5. Apa yang ada di dalam buku pendidikan Islam darjah 5, dalam buku pendidikan Islam darjah 5 ada tajuk yang keempat berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada dalam kandungan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menyembah berhala, yang kedua memuja jin dan syaitan, yang ketiga mempercayai bomoh dan menggunakan sihir. Lepas ni hak bomoh ni terkeluar. Lah banyak bomoh lah ni. Orang mempercayai bom dan menganggap minta tolong dekat bomoh sama dengan minta tolong dekat doktor di klinik. Sekarang ada aliran yang sedang berbicara, yang sedang memperjuangkan ajaran ni. Dia sedang memberikan suatu bentuk takrifan baru kepada bomoh, yang dalam buku darjah 4 ni, darjah 5 ni sekarang tak boleh. Bomoh tak boleh. Kemudian yang keempat apa dia? Berdoa kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam darjah 5. Kita duk mengajak, kita tahu. Cerita dekat orang tak mengajak sekolah mungkin tak tahu. Dia mai pula jenis syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Ada contoh di bawah. Contoh syirik kepada Allah, menyembah berhala. Tak ada dah. Matahari tak ada dah. Bulan ataupun lain-lainnya tak ada. Meminta doa dengan pertolongan daripada kubur. Itu dia. Tahun depan Cikgu Zainuddin, kalau rang undang-undang ni lulus, tak ada lah. Boleh minta doa dekat kubur pun boleh, asalkan tidak mempercayai kubur yang bagi, wali dalam kubur yang bagi, tapi yang bagi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku dah berlaku. Ahli-ahli majlis fatwa negeri-negeri tertentu dah menyebutkan tidak masalah toek nak minta kat kubur pun tak apa, tapi dalam buku darjah 5 akidah bab syirik, kurikulum lama ni yang sedang dipakai sekarang ni sampai 2026, tak boleh minta dekat manusia, tak boleh minta dekat kubur, tidak boleh minta kepada makhluk yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta, dia dinamakan dengan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Hari ini kita cuba untuk menafikan dalam buku pendidikan Islam tingkatan 5 pula saya bawa malam ni.
Tingkatan 5 bab yang ke berapa? Bab yang ke-10, tajuk akidah. Muka surat 81. Tajuk khusus tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni yang sedang diperdebatkan sekarang. Yang sekarang ni Tuanku Raja Palih dalam keadaan uzur pun sanggup untuk bermusafir ke Kuala Lumpur, ke Istana Negara. Start petang tadi ni, start tengah hari tadi, bermula persidangan Raja-Raja Melayu 2 hari. Ini dengan esok, yang tidak lain tidak bukan akan ada di dalamnya perbincangan tentang rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan. Kita doakan Tuanku Raja kita mampu untuk bersuara di dalam persidangan tersebut untuk menyatakan tidak perlu dimasukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam rang undang-undang Mufti Wilayah tahun 2024. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada jalan lain. Hanya Allah SWT yang dapat memperkenankan apa yang sedang kita perjuangkan. Kalaupun Allah belum perkenankan sekarang, ini berarti Allah nak kita terus berjuang demi memahamkan dan memandaikan rakyat agar rakyat terus faham apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang diterapkan pada muka surat 81. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah yang menganuti aliran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Disebut di sini. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenali dengan berbagai-bagai nama. Dia bukan ada satu nama ya. Dia bukan Asy'ariyah, Maturidiyah saja. Yang ini orang sebut Asy'ariyah lah, apalah macam-macam. Hak nak sebut Asy'ariyah pun tak tahu. Dia ada berbagai nama yang masyhur. Di antara kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah ni menurut standard kurikulum sekolah menengah ialah golongan salafus salih. Nu yang awal-awal. Golongan-golongan sawadul a'zam, orang-orang yang terpilih juga daripada generasi awal, daripada kalangan ahlul hadis. Ada orang-orang yang mengikut manhaj ahlul hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Baihaqi. Ini orang-orang daripada kalangan ahlul hadis yang mengikut kefahaman hadis apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada di sana golongan Asy'ariyah yang mengikut jalur penyampaian metod teologi pemikiran Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan juga yang mengikut teori pemikiran teologi Abul Mansur Al-Maturidi. Sekurang-kurangnya ada 5 kelompok dalam keluarga besar Asy'ariyah, keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daripada 5 ni sekarang kita di Malaysia nak pahatkan 2 je, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Betul nak buang salafus salih, buang sawadul a'zam, buang ahlul hadis. Ini suatu yang sangat-sangat membimbangkan. Lepas tu kita nak kena murnikan balik siapa yang mengaji tahun 206 ke bawah, semua kena mengaji akidah lain. Akidah tu dah tak apa nak murni, kena ambil kurikulum baru yang menjadi dasar. Mereka juga sedang melakukan hanjutan, kita juga takkan berhenti untuk melakukan hanjutan demi memberikan suatu kefahaman kepada manusia bahawa apa yang sedang disebarkan sekarang. Satu tadi timbul mai kat kita, antara perkara yang dibentangkan di Kementerian Pendidikan antaranya ialah kesan ketiadaan pegangan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah wilayah persekutuan. Sebab apa kena bubuh? Kerana ketiadaan payung utama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai arus perdana. 2. Menggugat aliran arus perdana Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekeliruan dan salah faham dengan keilmuan dan penghayatan Islam. 4. Meluaskan perpecahan dan menggugat keharmonian masyarakat Islam. 5. Dibimbangi tafsiran terlalu terbuka dan terlalu umum yang boleh menyebabkan ketidakkesesuaian pada aspek hukum syarak. 6. Membuka ruang dengan kewujudan pelbagai aliran yang bukan Ahlus Sunnah kepada ajaran sesat. Law ni yang umum kata diri dia Asy'ariyah dan Maturidiyah tu geng mana? Geng belah Salafi Wahabi ni ke geng belah Asy'ariyah dengan Maturidiyah bangkat? Geng depa JISB. Kami menyokong JISB kata dia Asy'ariyah Maturidiyah.
Yang tarikat semua, hak menari di kubur, hak tepuk kompang di kubur, hak yang makan nasi dalam di kubur, yang tawaf kubur ke apa ke, semua Asy'ariyah Maturidiyah. Orang lain tak buat panggil. Mama Ghufran orang Indonesia hak cakap merapu, innaka laman tahdina minan. Yang tu pun dia pun kata dia Asy'ariyah Maturidiyah. Yang diangkat sebagai tok guru. Yang dok merepek hari ini siapa? Siapa yang memecah belahkan umat? Siapa yang mengajak untuk umat berkelahi sepanjang hari ini, daripada kemerdekaan tahun 1957 sampai ke hari ini? Berlakukah sesuatu bentuk perpecahan yang sangat luar biasa di atas permasalahan akidah? Tak. Hukum menghukum, kafir mengkafir berlaku tak? Tak. Tenang berlaku, berjalan macam biasa. Tapi selepas ini, siap siapa yang tak mengatakan dia sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang tak takwil bahawa Allah Subhanahu wa taala bukan di arasy, Allah Subhanahu wa taala istawa bermaksud istaula, menguasai. Habis geng ni semua akan jadi sesat. Bila dia jadi rang undang-undang, maka mudah untuk menyesatkan orang lain. Dan mereka mengatakan di dalam slide mereka bahawa sesungguhnya hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah yang akan menyatu padukan rakyat di seluruh Malaysia, bahkan dunia. Woi, ini berat tuan-tuan. Satu dakwaan yang sangat berat. Sebab apa Ustaz kata berat? Beratlah sebab kita sebut sebab apa? Sebab Maghribi Morocco Asy'ariyah, jiran sebelah atas dia nama dia Algeria. Algeria menganut mazhab Maturidiyah. Pintu sepadan dah ditutup 30 tahun. Ni Asy'ariyah Morocco Algeria. Morocco kata Algeria sebahagian daripada jajahan takluk dia. Algeria kata tak, kami bukan daripada Morocco. Cakap pun bahasa lagu lain, dialek yang berbeza. Tutup pintu garis sepadan. Kata Asy'ariyah dan Maturidiyah boleh menyatu padukan. Ni dua negara yang berdekatan. 30 tahun pintu sepadan ditutup. Kita dengan Siam pun tak nak tutup, duk buka lagi ada. Perpanjang masa untuk nak masuk mai lagi ada. Tu kita dengan Siam, geng Buddha sebelah. Ni sama-sama aliran. Asy'ariyah Morocco, Maturidiyah Algeria. Pintu sempadan ditutup dah sudah 30 tahun. Tang mana dakwaan yang menyatakan bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah boleh menyatukan manusia? Tidak. Berdasarkan kepada apa yang berlaku daripada pungutan suara dan apa yang sedang diperdebatkan hari ini, kita memang terus akan berjuang. Dan mudah-mudahan sidang Majlis Raja-Raja Melayu 2 hari ini mampu untuk memuktamadkan, mudah-mudahan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan suara Raja-Raja Melayu untuk memutuskan tak perlu untuk diikat Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam konteks 2 mazhab sahaja. Diikat mazhab fiqh hanya pada 4 mazhab saja. Kalau tak jumpa dalam 4 mazhab, nak pergi cari mana? Perlu ada ijtihad yang baru. Tak terikat kepada 4 mazhab saja. Dia boleh balik kepada mazhab Ibn Abbas, mazhab Ibn Umar, mazhab Aisyah, mazhab Sufyan As-Sauri, mazhab yang lain yang tak terbuku dengan baik. Dan juga boleh, tak boleh untuk diikat. Kita hanya perlu beradab, bertariqah, berakhlak di atas 2 ulama saja, Al-Ghazali dan Junaid. Masih banyak ulama-ulama adab dan juga ulama-ulama tasawuf yang sahih untuk kita ikuti dalam memastikan jalan kita yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas jamaatus sahabah, kesepakatan dan juga pengamalan serta perbuatan para sahabah yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita utarakan pada malam ini dan apa yang kita bahaskan ini, sebab kita tidak mahu untuk menjadikan qadarullah sebagai alasan untuk macam mana dah orang suruh kita ikut Asy'ariyah, ikut pilah. Kita tak mau menjadikan alasan qadarullah sebagai alasan untuk kita ikut satu aliran yang tidak ada kesempurnaan seperti mana aliran akidah yang ditinggalkan oleh salafus salih di atas bahu para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in.